A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang hormati Ustaz Zai dan seluruh barisan AJK Masjid Lama serta muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita pada malam ini untuk sama-sama kita duduk mendengar sedikit sebanyak pesanan-pesanan yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjadi panduan hidup kita sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan ini jarang-jarang kita dapat bagi kita yang memang dah ada niat. Kadang-kadang Allah tak rezekikan kita untuk duduk dalam majlis ilmu. Tapi alhamdulillah malam ni kita sama-sama dapat. Kita niat iktikaf, insya-Allah Allah akan memberikan ganjaran yang sewajarnya kepada kita insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. Seperti syaitan ketika berkata kepada manusia, kafirlah. Setelah dia kafir, syaitan berkata kepadanya, sesungguhnya aku bebas daripada engkau. Surah Al-Hash. Kita tahu syaitan sentiasa menjadi penyebab berlakunya maksiat, berlakunya kejahatan kepada diri kita ataupun masyarakat. Jadi pada suatu hari Nabi Yahya alaihissalam nampak iblis. Iblis ni membawa penjerat ataupun perangkap. Lalu Nabi Yahya berkata kepada iblis, "Ya iblis, apa yang kamu bawa tu?" Penjerat apakah itu yang kamu bawa tu? Iblis berkata, "Inilah syahwat yang kupakaikan untuk menjerat manusia." Lalu Nabi Yahya alaihissalam berkata lagi, "Adakah aku juga akan dijerat?" Iblis menjawab, "Jika kamu kenyang, kuberatkan kau dari solat dan zikir." Nabi Yahya alaihissalam bertanya lagi, "Adakah selain itu wahai iblis?" Iblis pun menjawab, "Tidak." Lalu Nabi Yahya alaihissalam berkata, "Kerana Allah semata, perutku takkan kupenuhi makanan selama-lamanya." Lalu iblis pun berkata, "Demi Allah, aku akan menggoda manusia di sepanjang hayatnya." Nabi Yahya alaihissalam nampak iblis. Iblis bawa perangkap yang dipakaikan kepada
manusia. Lalu Nabi Yahya bertanya, apakah perangkap itu? Iblis menjawab, itu adalah syahwat yang kupakaikan kepada manusia. Syahwat yang sememangnya ada pada diri kita manusia biasa. Dengan syahwatlah manusia sentiasa bermusuh-musuhan. Dengan syahwatlah manusia sentiasa melakukan perkara-perkara yang keji. Dan lalu Nabi Yahya bertanya lagi, adakah aku termasuk sekali dalam golongan yang kau pakaikan syahwat ini? Iblis menjawab, jika kamu kenyang, ku beratkan kau dari solat dan zikir. Syahwat kalau kenyang, kita mula merasakan susah nak beribadah kepada Allah. Kalau kita rasa kenyang, selesa, zikir pun payah kita nak ucapkan. Solat pun payah kita nak bangun. Terutama sekali solat malam. Kan, kalau kita makan lewat, tengoklah. Pukul 10-11 kita makan lagi. Susahnya pagi esok kita nak bangun tahajud. Nak bangun pukul 5 dah bangun dah. Pergi tandas, nak buang air. Tidur balik. Mana susahnya. Jadi syahwat tu disebabkan kenyang. Berlaparlah kita. Ada masa kita perlu berlapar untuk kita mendekat dengan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan zikir. Itu sebab dalam satu tahun Allah wajibkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Nak melatih syahwat kita. Nak mengajar, nak sekolahkan nafsu kita. Dan juga puasa-puasa sunat yang Nabi tak pernah tinggal, Isnin Khamis. Puasa hari putih 13, 14, 15. Ini puasa-puasa yang Nabi anjurkan supaya kita buat. Sekurang-kurangnya sebulan 3 hari kita kena puasa. Untuk apa? Untuk kita melatih nafsu kita, melatih syahwat kita. Sebab kalau kita lapar, syahwat kita akan menurun. Nafsu kita kepada benda-benda yang tak elok ni akan turun. Automatik bila kita puasa, kita tak akan buat perkara-perkara yang membatalkan puasa dan membatalkan pahala puasa kita. Tu puasa. Jangan kita jadi puasa orang awam. Puasa setakat lapar dan dahaga. Puasa juga, tapi pahalanya tak ada di sisi Allah Ta'ala. Jangan kita puasa tapi tak dapat pahala, rugi. Jadi kita jauhkan puasa kita daripada perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa. Jadi ini dapat melatih nafsu syahwat kita. Sedangkan Nabi pun berlapar, apatah lagi kita. Sebulan 3 kali dianjurkan kita. Nabi suruh kita puasa sebulan 3 kali. Setidak-tidaknya tak dapat Isnin Khamis, puasalah 13, 14, 15 pada hari putih bulan Islam. Kita kena latih, insya-Allah. Jadi Allah akan tolong kita. Bila kita ada keinginan tu, insya-Allah Allah akan bantu kita. Cumanya nak mula dulu kan. Nak mula tu susah sikit. Memang payahlah nak mula ni. Dan mula, insya-Allah dia akan jadi kebiasaan pada kita. Insya-Allah dia akan menjadi istiqamah untuk kita berpuasa ini kan. Macam masjid jugalah. Kalau kita selalu pergi masjid, tak pergi, rasa tak sedap.
Tapi bila nak pergi tu, dia memerlukan pengorbanan yang sangat besar. Banyak perkara yang kita perlu tinggalkan, banyak perkara yang kita perlu letak tepi dulu, kan? Untuk pergi masjid ni bukan senang, kan? Kajian yang dah buat, lama dah buat, satu-satu qaryah itu hanya 30 ke 20 ke 30% yang semayang. Tapi akhir-akhir ni mungkin dah naik, kan? Itu belum lagi yang ke masjid, kan? Jadi sama-samalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita istiqamah dalam menjalankan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita sambung. Minggu lepas kita dah bicarakan tentang hijrah pertama dalam Islam, iaitu hijrah ke Habsyah, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seramai 80 ke 100 kaum muslimin untuk pergi ke Habsyah, untuk berhijrah ke Habsyah. Dan ini adalah hijrah yang pertama di dalam Islam. Dalam sejarah Islam, ini adalah hijrah yang pertama di bawah naungan An-Najasyi. Sebab apa Rasulullah pilih Habsyah? Sebab An-Najasyi dia seorang penganut Nasrani, percaya betul-betul kepada, beriman betul dengan kitab Injil, percaya kepada, beriman dengan Nabi Isa alaihissalam, dan dia seorang yang mengatakan Nabi Isa ini bukan anak Tuhan. Nabi Isa adalah Nabi pesuruh Allah. Lalu dia lunak dengan Islam, dia percaya. Jadi sebab itulah Nabi SAW suruh rombongan hijrah yang pertama ini untuk mendapatkan perlindungan di Habsyah, kan? Jadi apabila berlakunya penghijrahan tersebut, datang juga pengacau daripada kaum Quraisy, datang kacau nak dapatkan semula rombongan daripada Mekah ni tadi. Berlakulah perbincangan, ataupun kata persoalan yang dijawab oleh Ja'far Ibn Abi Talib dan juga wakil daripada kaum Quraisy di hadapan An-Najasyi. Apabila An-Najasyi mendengar hujah-hujah di antara kedua pihak ini, An-Najasyi membuat keputusan bahawasanya Ja'far dan juga rombongan kaum muslimin ini perlu kekal di Habsyah. Lalu dua orang utusan daripada Mekah ini balik. An-Najasyi kata, kamu boleh balik, tinggal mereka di bawah naungan aku. An-Najasyi tidak terima segala hujah yang diberikan oleh dua orang wakil daripada kaum Quraisy Mekah ini. Jadi dapatlah mereka berlindung sementara di Habsyah sebelum sampainya berita palsu yang mengatakan kota Mekah sudah masuk Islam. Dulu tak ada internet macam kita, tak ada telefon, tak ada SMS, tak ada WhatsApp, semua tak ada. Hanya kabar angin. Apabila mereka pulang, ternyata itu adalah perkhabaran yang palsu. Jadi kita tengok pengajaran muka surat 160. Pertama, berpegang teguh dengan agama serta menegakkan rukunnya merupakan asas segala kekuatan dan perisai yang wajib untuk mempertahankan hak seseorang. Perkara yang paling utama adalah berpegang kepada ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Akidah kena kuat. Akidah kena kuat, barulah tidak mudah dirobek-robek oleh musuh. Kalau akidah tak kuat, begitu mudah kita diperdaya oleh musuh.
Hatta harta benda negara, kebebasan dan kemuliaan diri yang demikian adalah menjadi kewajipan tiap-tiap penganjur dakwah Islamiyah, dan para mujahid hendaknya mengerahkan segala tenaga dan kekuatannya demi mempertahankan kesucian agama ini dari sebarang pencerobohan. Kita kena berkorban. Nak pertahankan agama kena ada prinsip. Prinsip agama ini, prinsip inilah yang menjadi tunjang kepada kekuatan agama Islam itu sendiri. Kalau umat Islam tak ada prinsip, macam mana Islam nak tegak? Macam mana kita nak menegakkan Islam? Dalam diri kita sendiri pun kita tak boleh nak tegakkan Islam. Orang kata gini, tak apalah, habis layu. Kita pun tak apalah. Padahal dia bercanggah dengan prinsip Islam. Jadi dalam diri kita, kita kena ada prinsip. Apa yang Nabi kata boleh, boleh. Apa yang Nabi kata tak boleh, tak boleh. Apa yang Allah suruh buat, kita kena buat. Carilah jalan macam mana pun. Lambat ataupun cepat, itu bukan soalnya. Tetapi ada usaha pada diri kita sendiri. Ada usaha pada diri kita untuk mela'ilai kalimatillah, menegakkan kalimah-kalimah Allah ini sesuai dengan Islam itu tinggi. Dia perlu duduk di tempat yang tinggi. Islam itu perlu memerintah, bukan Islam diperintah. Kalau Islam ini diperintah, tentu saja Nabi SAW menerima cadangan pembesar-pembesar Quraisy. Hari ini semayang kamu wahai Muhammad, esok kami pula semayang. Gile-gile. Hari ini sembah berhala, esok semayang. Tentu saja Rasulullah terima. Tetapi tidak. Islam perlu duduk di atas. Islam perlu memerintah supaya masyarakat menjadi acuan yang dimahukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Negara juga menjadi tapak untuk menegakkan agama, dan harta kekayaan hidup pula sebagai senjata untuk mempertahankan kedaulatan dan kesucian agama. Perlu ada negara untuk menegakkan syiar Islam. Itu sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah. Kita bila time hijrah, 1 Muharram detik permulaan, kemarin kita menyanyi tu. Tak. Di sebalik itu kita tak ambil pun pengajarannya. Sebab apa? Allah suruh Nabi hijrah. Nak tegakkan sebuah negara Islam yang berdaulat. Nak dapatkan rahmatan lil alamin, barulah betul. Kalau tidak, Nabi lebih suka duduk di Mekah. Mekah tanah tumpah Nabi, kampung Nabi. Jadi sebab itulah Allah suruh berhijrah, nak menegakkan Islam. Nak menegakkan Islam perlu ada negara, perlu ada kuasa. Dan kuasa itu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah dengan hijrah Nabi ke Madinah. Andai kata keadaan terpaksa menggadaikan segala sesuatu demi kesucian agama, maka di masa itu mestilah dilakukan apa saja bagi membolehkan membela agama. Andai kata kita kena korbankan harta benda kita, masa kita, ruang kita untuk agama, maka kita buatlah sekadar yang termampu untuk kita. Kan? Kita nak capai iman dengan para sahabat, tak dapat. Jauh kita dengan para sahabat. Setidak-tidaknya kita ada usaha untuk kita membantu agama kita. Jangan nanti di hadapan Allah Ta'ala, apa sumbangan kamu? Tak ada. Takkan RM1 tu setiap kali pilihan raya RM1 kita menyumbang. Allah Akbar, malunya. Tak? Kan? Takkan RM1 je. Kita makan chicken chop boleh RM5. Tak?
Nyumbang masuk tabung RM1. Sekali pilihan raya RM1. 15 kali pilihan raya RM15. Allah, malu kita. Ada lah gitu kan. Sekadar kemampuan kita, ikut. Jangan nanti kita depan Allah malu. Orang lain banyak sumbangannya, dengan harta, dengan tenaga, dengan masanya. Kita nak tumbang duit pun tak ada. Ya Allah, sama-sama kita muhasabah. Tidak ada erti hidup tanpa agama. Tidak ada erti hidup sekiranya agama sudah hancur. Tak berguna hidup tanpa agama. Kita hidup 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun. Ada 40 tahun, ada 20 tahun, ada sebulan, 2 bulan. Semuanya sementara sahaja. Tidak adalah orang ni setakat ni mati bawa rumah dalam kubur, tak ada. Semuanya tinggal. Kan? Peringatan ni untuk saya juga. Semua tinggal, yang bawa segala amalan kebaikan kita. Waliyazubillah, kalau banyak dosa kita tak sempat taubat, ya Allah, itulah yang bawa. Saya pesan dengan anak murid saya, semua saya kata, perkataan yang paling famous sekali dekat Malaysia ni, benda apa saya tanya? Yang selalu dituturkan, marah, asal marah aja sebut nama dia. Babi. Ya Allah. Babi. Babi ni semua orang sebut. Pada sekecil-kecil, daripada jam 1 tu sampai ada jam 6, itulah katanya. Sepak meja, kaki meja sikit, babi. Saya bagi calculation dekat mereka. Saya kata sehari kamu sebut 10 kali. Masa saya ceritalah sini kot itu. Darat 360 hari, 365 hari. 10 kali 365, 3,650. Setahun kamu sebut babi 3,650. Masing-masing baru cengap. Banyaknya babi rupanya. Banyak babi sebutnya. Bayangkan 10 tahun, 3,650 kali dengan 10, tambah 10, 10, 36,000. 36,500 ekor babi dah kamu sebut. Masing-masing tu baru banyak ustaz. Memanglah banyak. Itu baru 10 tahun kamu sebut. Kalau sehari 10 kali, kalau 10 tahun 36,000. Cuba tukar. Tukar. Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah. Kan? Banyak. Banyak zikirnya. Banyaknya tasbih kita ucapkan. Barulah terfikir. Tapi semacam je sebutnya. Ialah budak. Habis kena beritahu lah, kena tegur semua. Sama juga kita kadang-kadang tersasul juga nak marah ni. Keluar dengan mulut kita. Kalau babi tu saya rasa yang tu tahap kemarahan yang melampau tu. Marah sangat lah korang tu. Sekiranya agama dapat mengambil tempatnya dalam tiap hati sanubari manusia, suruhannya dapat dipraktikkan di dalam masyarakat, percayalah bahawa segala apa yang dikorbankan demi kesucian agama itu tidak hilang begitu saja. Malah bangsa itu dianggap segagah-gagah bangsa dara dan kesucian agamanya tidak dicerobohi. Kalaulah semuanya beriman, baik je kepada Allah, ikut apa perintah yang Allah suruh, tinggal apa segala larangan yang Allah larang, buat segala yang Nabi suruh, segala sunnah Nabi kita buat, tinggalkan apa yang Nabi tak suka, Allah tak suka. Tentu sahaja dunia ini aman damai. Tetapi tidak begitu. Allah takdirkan tidak begitu. Linamluwakum ayyukum ahsanu amala.
Nak uji kamu di antara kamu ini, siapakah yang paling baik amalannya. Dunia tempat kita diuji. Dunia tempat kita menghadapi ujian. Sama ada yang baik ataupun yang tak baik. Musibah. Semuanya ujian yang Allah datangkan kepada kita. Masing-masing lain cara ujiannya. Tapi yang paling takut sekali dengan ujian kesenangan yang Allah beri kepada kita. Berapa ramai orang yang senang dia lupa kepada Allah. Berapa ramai orang yang senang dia kufur dengan nikmat Allah. Berapa ramai orang yang kaya bongkak sombong, sedangkan harta kekayaan dia tak mampu menolong dia. Waliyazubillah. Begitu juga dengan orang miskin, sama juga. Berapa ramai orang yang miskin tak semayang. Berapa ramai orang miskin malah. Ini semua lumrah kehidupan. Allah berikan kita akal fikiran. Allah berikan kita hati, supaya kita fikir yang mana yang Allah mahu dan mana yang Allah suruh kita tinggalkan. Kita berpegang dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang memilih selain agama Islam sebagai cara hidup dia, falan yuqbala, tak akan sekali-kali Allah terima. Sampai bila? Sampai kiamat tak diterima. Sebab bukan daripada ajaran Islam. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia termasuk dalam kalangan orang-orang yang rugi di akhirat nanti. Bila di akhirat? Dunia tak nampak kerugian. Dunia tak nampak pun rugi. Sebab tu masih lagi ada orang yang memandang orang yang pergi masjid, orang yang pakai kopiah, orang pakai serban, pakai jubah ni, pandangan yang sangat menjengkelkan. Seolah-olah orang yang pakai kopiah, pakai serban, pakai jubah ini membuat kesalahan yang amat buruk pada mata mereka. Memandang hina. Masih ada lagi yang serupa demikian. Menyedihkan. Allahu Akbar, ya. Sebab ini dia kata tadi, punyai akal nafsu. Kadang-kadang nafsu itu menyebabkan mereka tidak boleh berfikir. Ini suruhan Allah, bukan suruhan manusia. Tak timbul soal kita buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang, buat apa yang Nabi suruh, tinggal apa yang Nabi tak suka. Kita semestinya nak jadi ustaz aja, dok. Itu kewajipan. Yang ni yang kita kena faham. Kita perlu faham. Macam orang perempuan pakai tudung, kan? Asal pakai tudung labuh sikit, ustazah, dok, wajib tutup sampai dada. Wajib. Pakai handsok ni wajib. Ni nampak pergelangan tangan ini aurat, kena tutup. Pakai stocking gitu juga. Kaki kena tutup. Asal pakai stocking nak jadi ustazah lah. Bukan gitu. Ini kata jahiliah moden. Saya pinjam kata-kata Ustaz Zakaria. Jahiliah moden ni jahil tapi tak mau dengar apa yang orang cakap. Ya. Kalau kita tengok isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummahatul mukminin, langsung bertutup. Mujur Nabi tak wajibkan gitu. Ya. Kalau wajibkan macam tu, Allahu Akbar, berat. Sungguh berat. Pakai nikab pun berat, nampak mata je berat. Kita tak apa, orang lelaki. Pakai seluar stern sampai bawah lutut tu tak apa lagi.
tutup aurat lagi. Tapi tak manis lah sikit dah. Masuk masjid pakai seluar gitu, pergi semayang. Rasa kalau pergi masjid lama saya kena jack lah. Saya pernah jumpa. Kalau kat Kuala Lumpur tu biasa. Pakai seluar seterm pergi semayang. Allahu Akbar. Ramai. Tapi nak cakap macam mana, dia nak semayang pun mujur. Itulah sedangnya kan manusia tadi. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nak uji kamu yang mana paling baik amalan kamu. Ini adalah undang-undang Tuhan di muka bumi sejak dahulu lagi. Undang-undang Allah Ta'ala, Allah dah cipta lama dah di Lauh Mahfuz. Belum ada dunia pun Allah dah buat. Dunia ini hak Allah Ta'ala. Yang ni kita kena faham sungguh-sungguh. Bukanlah Quran itu diturunkan untuk menyusahkan manusia. Tidak. Semua undang-undang yang Allah turunkan itu untuk menyenangkan manusia. Menyenangkan kehidupan manusia sampailah bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di mana kekuatan rohani merupakan bekalan pelindung dan azimat untuk mengawasi dan mengawal kedaulatan dan keutuhan kebendaan setiap bangsa yang tinggi akhlak. Semua undang-undang Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini adalah bekalan kepada rohani kita. Semayang, bekalan rohani kita. Puasa, buat baik, cakap baik, semua bekalan rohani kita. Mengaji, zikir, selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya bekalan rohani. Bekalan jasmani apa? Makan, minum, buang air kecil, buang air besar. Ini semua bekalan jasmani, berkaitan dengan tubuh badan kita. Tapi rohaninya, inilah yang Allah turunkan undang-undang ni tadi, supaya kita dapat mengatur kehidupan kita mengikut acuan yang Allah suruh. Apabila manusia dikawal oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, segala kebendaan, segala sumber rezeki ini Allah aturkan untuk manusia tersebut. Bukanlah kita ambil rezeki yang Allah bagi ini, kita jadikan dia sebagai batu loncatan kepada kita untuk buat maksiat. Bila rohani kita dipandu oleh Allah Ta'ala, dipandu oleh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu saja segala tindak tanduk kita, terutama sekali melibatkan hasil-hasil negara, berpandukan kepada Allah Ta'ala. Segala yang kita buat mesti berpandukan Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akidah kepercayaannya yang sihat dan penghidupan kemasyarakatan yang harmoni. Bila masyarakat itu mengikut apa yang Allah suruh, tentu saja masyarakat itu dilindungi oleh Allah daripada segala macam perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kalaulah insya-Allah sampai satu masa nanti, bila mana Allah izinkan berlaku, dia akan berlaku. Apabila undang-undang Allah Ta'ala ini akan berlaku, kita pun tak tahu bilakah. Tetapi sekiranya ia dilaksanakan secara total, kan, tentu saja dia akan dapat mencegah kemungkaran dan kemaksiatan yang berlaku di atas muka bumi ini. Kalau kita tengok undang-undang qisas, bunuh balas bunuh, kalau waris setuju, kena bayar diat, bayar diat kepada keluarga si mati, bayar denda, bukan kepada kerajaan, bayar kepada keluarga si mati. Kalau suaminya kena bunuh, anaknya ada 4-5 orang, si pembunuh tadi kena tanggung kehidupan keluarga tadi.
Tak ke adil itu? Ini tidak. Bagi denda, bayar kerajaan. Keluarga si mati ni dapat benda, melopong. Seolah-olah kadang-kadang ialah kita mikir kita orang bawah lah, tapi pimpinan dia sentiasa memikirkan yang ini. Yang ada ruang, mereka sentiasa buat, mereka sentiasa cari ruang itu. Dan kita doalah Allah Subhanahu Wa Taala daulatkan Islam sepenuh jadi Malaysia ini, insya-Allah. Maka suasana kebendaannya juga turut seimbang dan kukuh. Bangsa yang pincang, masyarakat yang akhlaknya sudah runtuh dan akidah pegangannya sudah tidak ada lagi, maka percayalah, suasana material dan sumber kekayaannya juga akan turut runtuh, menjunam ke dasar kehancuran yang menyeluruh. Kalau tidak diuruskan dengan elok, dengan baik, kalau tidak orang yang menguruskan itu amanah dengan tanggungjawab yang diberikan, tentu saja segala sumber kekayaan suatu negara itu akan disalahgunakan untuk kepentingan peribadi sahaja, bukan untuk rakyat. Yang ni dah jelas-jelas. Bagi siapa yang jadi pemimpin, ingat kan, bukan kamu kaya di dunia saja. Ingat, Allah Subhanahu Wa Taala akan tanya mana dapat projek 10%. Saya tengok satu video, short video, mungkin tuan-tuan dapat kot. Di negara mana tu yang sebut, bila dia bawa Malaysia, dia berjalan, orang ni bawa lah Malaysia, berjalan round ke Malaysia. Tengok kayanya orang Malaysia, dia kata. Lebih kurang gitu ceritanya. Kayanya Malaysia. Pergi rumah pegawai kerajaan ni, pegawai kerajaan ataupun pegawai tinggi ni, dia tengok, macam mana kamu dapat rumah ni, macam mana kamu dapat kemewahan ni. Dia kata mudah sahaja, setiap projek 10%. Disebut Malaysia. Tuan-tuan pernah tengok mungkin video tu, disebut Malaysia. Malu kita, terkenal dengan rasuahnya Malaysia ni. Bukannya sini-sini Malaysia, sebut Malaysia. Kemudian dia melawat pula negara tu. Pegawai tadi bawa pula, berjalan-jalan sampai ke rumah dia, lagi terkejut dia. Dia terkejut tengok orang tadi, pegawai tinggi tadi, dia buat lawatan balas kepada negara dia. Dia kata apa? Orang Malaysia ni tanya, macam mana kamu dapat ni? Dia kata bukan 10%, 100% masuk poket. Habis cerita. Lalu hancur, punah. Yang ni kita kena perhatikan sungguh-sungguh. Kita tak tengok yang atas, kita tengok diri kita sendiri. Yang mana kita boleh perbaiki, kita perbaiki, insya-Allah. Sebab kita ni memang bukan perfect kan. Tapi kesalahan itu tetap kesalahan. Tak boleh diselindung. Kan? Tak boleh nak selindung lah. Siapa yang nak buat salah, taubatlah kepada Allah Ta'ala. Kan? Kalau tak taubat, tanggunglah di akhirat nanti, jawablah depan Allah Ta'ala. Kita ke mana pun macam ni lah kan. Kita boleh bercakap je lah. Yang melaksanakan mereka yang di atas. Okay? Kemungkinan engkau akan bertemu dengan satu bangsa di mana pemasyarakatan sudah pincang dan perjalanan rohaninya sudah tempang, tetapi masih lagi tegak dan gagah ekonomi dan materialnya. Ada yang tak ikut syariat Allah, tetapi masih lagi gagah kan, masih lagi gagah. Tapi dalam masa yang sama, sosialnya hancur lebur. Ekonomi okey, tapi masalah akhlak, masalah sosial budaya terus
menjadi barah dalam masyarakat. Sebenarnya bangsa ini dalam perjalanan ke jurang kehancuran. Tunggu masa je nak hancur. Sebab apa tak ikut perintah Allah Ta'ala? Sebab apa? Sebab dunia ni Allah yang punya. Kena ingat yang tu, kan? Kita kena ingat Allah yang punya dunia ni. Mungkin engkau tidak nampak dan rasa perjalanannya ini kerana umur manusia terlalu singkat. Perjalanannya menuju ke jurang kehancuran dapat dilihat dari mata sejarah dan sejarah sahaja yang menjadi saksi. Kita tengok kaum Samud, Fir'aun, ini semua bangsa yang gagah perkasa, negaranya maju. Tetapi apabila Allah kata hancur-hancur, bila masyarakat ditindas, orang kaya semakin kaya, orang miskin semakin miskin, yang ada kuasa menggunakan kuasa sewenang-wenangnya, tidak mempedulikan rakyat bawahan, maka tunggulah kehancurannya. Jadi kita doa sama-sama, insya-Allah, sama-sama negara kita tidak terpalit, tidak terpalit dengan sejarah-sejarah yang dah lalu. InsyaAllah Allah akan dengar doa kita, kan? Sebab apa? Sebab orang yang beriman ini, di antara kita ada yang mustajab doanya, ada yang sangat mustajab doanya. Sama-samalah kita berdoa supaya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan perlindungan kepada kita, memberikan rahmatnya kepada kita, redanya kepada kita, supaya negara kita ini aman. Kita sekarang menghadapi COVID-19 ini lagi satu, kan, virus yang tak ada vaksin. Hanya apa yang berlaku? Hanya doa kita lah kepada Allah Ta'ala. Di samping kita mematuhi SOP yang ditentukan, kita berdoa, kita buat apa saranan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas sami'un alim. 3 kali pagi, 3 kali petang. Mudah, kan? Jaga penjarakan, jaga semua SOP, insya-Allah. Sebab kita bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak ada daya langsung, kita tak ada kuasa langsung, melainkan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cukup setakat itu dulu. InsyaAllah kita sambung lagi. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, saya mohon ampun dan maaf jika ada terkasar bahasa, menyinggung perasaan tuan-tuan dan puan-puan. Apa yang baik daripada Allah dan kelemahan itu daripada kelemahan saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi hidayatik kama nawwartal arda min asy-syamsi. Ya Fattah ya Alim iftah alaina fathan qariba ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.